Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan G1 akan membuat pembentangan tugasan bagi subjek SCCG 3143 iaitu Kemahiran Komunikasi Kepengurusan. Sebelum saya mulakan, saya akan memperkenalkan dulu ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Cik Mustafa Ilmi bin Cik Zakaria, Muhammad Faiz bin Zahar, Nur Jihan binti Abdul Ghani, Hafizan bin Maksum serta saya sendiri Muhammad Hafiz bin Yusof. Tajuk tugasan yang kami pilih bagi subjek ini ialah isu integriti di dalam organisasi PDRM. Sekarang saya akan membentangkan mengenai pengenalan tugasan. Integriti PDRM. Dua perkara yang bagaikan tidak boleh dipisahkan. Isu integriti di kalangan anggota PDRM telah menjadi bualan masyarakat di mana-mana sahaja. Bahkan, menurut laporan berita harian bertarikh 27 Mei 2019, kajian daripada pihak SPRM menyatakan bahawa 40% pesalah yang ditahan oleh SPRM dari tahun 2011 hingga 2015 merupakan daripada kalangan anggota PDRM. Isu ini amat membimbangkan. Berikutan, PDRM merupakan organisasi yang bertugas menjaga keselamatan dan keamanan negara. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faiz bin Zahar, nombor matrik 268439. Okey, saya akan menerangkan tentang isu hasil dapatan. Okey, bagi mengenai pasti isu integriti di dalam PDRM, satu kajian soal selidik telah dijalankan. Okey, kajian ini mengenai pasti mengadaptasi kaedah kualitatif dan juga kaedah kuantitatif yang berpandukan kepada data primer dan data sekunder. Okey, kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti tahap kefahaman dan penghayatan anggota PDRM terhadap kefahaman amanah yang dijadikan sebagai teras integriti. Okey, kaedah persampilan rawak mudah strata telah dijalankan sebanyak 200 set soal selidik yang telah diedarkan kepada anggota PDRM dan hanya 180 sahaja yang dipulangkan dan 160 set soal selidik saja yang sah untuk dianalisis. Okey, hasil dapatan didapati merujuk jadual dan carta 1.0. Okey, didapati pecahan responden seramai 160 orang, iaitu Johor Bahru seramai 50 orang, Kulai 32 orang, Pontian 28 orang, Kota Tinggi 11 orang, Keluang 10 orang, Batu Pahat 10 orang, Mersing 6 orang, Muar 5 orang, Seramat 4 orang dan Ledang 4 orang. Okey, merujuk carta 2.0 pula, didapati dalam 160 responden tersebut, 120 orang adalah lelaki dan 40 adalah wanita. Dan merujuk carta 3.0 pula, daripada 160 responden tersebut, yang bujang seramai 44 orang, yang berkahwin 96 orang dan yang telah bercerai seramai 20 orang. Okey, kalau merujuk carta 4.0, daripada 160 orang responden dipecahkan mengikut kategori umur. Kategori umur 21 hingga 30 tahun seramai 30 orang, 31 hingga 40 adalah seramai 56 orang, 41 hingga 50 adalah seramai 40 orang dan 51 hingga 60 adalah seramai 34 orang. Okey, merujuk jadual 6.0, ia adalah pecahan mengikut pangkat. Okey, Sub Inspektor Polis ramai 6 orang, Sarjan Major 9 orang, Sarjan 20 orang, Corporal 30 orang, Lance Corporal 40 orang dan Constable ramai 55 orang. Okey, dan akhir sekali merujuk jadual 7.0, terdapat 46 orang responden petugas di lapangan, iaitu mereka yang terlibat melakukan tugas luar pejabat seperti jaga aman, ronda cegah jenayah, membuat serbuan, membuat tangkapan ke atas pesalah yang mempunyai rekod yang dikendaki dan pasukan pemeriksaan permis. Okey, manakala seramai 40 orang responden lagi adalah para pegawai yang bertugas di dalam pejabat dan tidak terlibat dengan penugasan di luar pejabat. Okey, sebanyak 60 orang responden memberitahu wujud komunikasi antara mereka, iaitu perjumpaan dengan penyelia sebulan sekali dan setiap kali waktu keluar tugas, iaitu taklimat yang disampaikan oleh pegawai atasan dan juga penyelia shift. 30 responden lagi memberitahu bahawa tidak berlaku komunikasi antara mereka, iaitu taklimat penugasan tidak dibuat atas masalah kehadiran lewat kerja, akibat kesesakan dan tiada pegawai dan penyelia yang memberi taklimat penyeliaan kepada mereka dalam tempoh sebulan sekali seperti arahan
pucuk pimpinan PDRM lah. Ini jelas sekali menunjukkan bahawa kelemahan komunikasi menjadi punca kepada berlaku isu integriti di kalangan pegawai PDRM. Ini kerana ketiadaan komunikasi yang berkesan menjadikan sebahagian kecil pegawai PDRM lupa dan menjadi penyebab kepada salah laku yang menjurus kepada isu integriti dalam organisasi PDRM. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Mustafa Hilmi bin Cik Zakaria, nombor metrik 268317. Saya akan menguraikan tentang tajuk 3.0, iaitu model komunikasi yang dipilih berkaitan dengan isu organisasi, iaitu model komunikasi transaksional. Kerana ianya mengesyorkan pendekatan komunikasi kepengurusan dijana dengan menganalisis terlebih dahulu komponen komunikasi dalam model transaksional, iaitu communicator, mesej, audien, saluran dan konteks budaya atau persekitaran. Kerana ianya adalah asas kepada keberkesanan komunikasi di mana kesemua komponennya adalah saling bergantungan antara satu sama lain. Dengan mengambil pendekatan daripada model komunikasi ini, semua isu yang berlaku di dalam organisasi akan dapat diselesaikan. Tajuk 3.1 iaitu permasalahan yang dihadapi. Masalah komunikasi di dalam organisasi PDRM merupakan penyebab kepada dasar dan arahan semasa di dalam organisasi PDRM gagal dilaksanakan. Pihak pengurusan PDRM perlu mengambil tindakan segera melaksanakan satu bentuk strategi komunikasi yang lebih berkesan di dalam organisasi PDRM supaya semua peringkat dan bahagian PDRM terutamanya kepada kumpulan pelaksana difahami dengan jelas setiap dasar jabatan dan isu semasa yang menjadi keutamaan organisasi dalam penyelesaian isu tersebut. Kesan kepada permasalahan yang berlaku menyebabkan PDRM mengalami penurunan dalam produktiviti dan peningkatan dalam aduan pelanggan. Komunikasi yang berkesan adalah penting untuk kelancaran fungsi mana-mana organisasi. Ia membantu untuk memastikan tugas diselesaikan dengan cekap, matlamat difahami dan dipenuhi. Komunikasi penting untuk organisasi iaitu A. Memudahkan pengaliran maklumat. Komunikasi membolehkan maklumat dikongsi antara peringkat dan jabatan yang berbeza dalam sesebuah organisasi. Akan membolehkan semua bahagiannya berfungsi dengan lancar. B. Menggalakkan ketelusan dan accountability, iaitu komunikasi yang jelas membantu memastikan semua orang dalam organisasi menyedari perkara yang diharapkan daripada mereka dan bahawa terdapat ketelusan dan accountability dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. C. Membina kepercayaan dan rasa hormat. Komunikasi yang baik boleh membantu membina kepercayaan dan rasa hormat di kalangan ahli pasukan dan antara jabatan, memupuk persekitaran kerja yang positif dan produktif. D. Meningkatkan produktiviti. Komunikasi yang berkesan boleh membantu meminimumkan salah faham dan mengurangkan keperluan untuk kerja semula yang membawa kepada peningkatan produktiviti dan kecekapan. E. Meningkatkan hubungan pelanggan. Dalam organisasi yang berinteraksi kepada pelanggan, komunikasi yang baik adalah penting untuk membina dan mengekalkan hubungan positif dengan pelanggan. Ia membantu untuk memastikan keperluan dan jangkaan pelanggan difahami dan dipenuhi. Tajuk 3.2 iaitu langkah penyelesaian. Pihak PDRM perlu menyedari tentang keperluan untuk meningkatkan komunikasi dalam organisasi dan melaksanakan beberapa strategi untuk menangani isu tersebut, termasuk mewujudkan talian komunikasi yang jelas antara jabatan dan menggalakkan komunikasi terbuka dan jujur di kalangan ahli pasukan. Tajuk 3.3 jangkaan hasil yang bakal diperoleh. Dengan melaksanakan perubahan ini, PDRM dijangka dapat meningkatkan kecekapan operasinya dan kualiti perkhidmatan para pegawainya. Aduan salah laku daripada orang ramai juga akan berkurangan dan kualiti perkhidmatan akan meningkat dengan baik. Sekian. Saya Hafizan bin Masum, 268356 akan menerangkan bagaimana kemahiran komunikasi pengurusan dapat mengatasi masalah atau isu yang timbul. Kemahiran komunikasi kepengurusan sangat penting dalam organisasi PDRM, sama ada peringkat atasan maupun peringkat bawahan. Namun sebagai seorang pemimpin atau ketua polis negara, ia harus memiliki dan menguasai ilmu kemahiran kepengurusan ini dalam semua peringkat bahagian dan juga bijak mengurus maklumat
dari segi yang berbentuk arahan, undang-undang, pemujukan, rundingan dan sebagainya. Antara jabatan yang terlibat adalah Jabatan Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Siasatan Jenayah, Cawangan Khas, Jabatan Narkotik, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial dan sebagainya. Setiap jabatan memiliki fungsi dan peranan yang masing-masing bagi tujuan menangani pelbagai isu yang timbul. Kebijaksanaan dalam menggerakkan setiap operasi atau gerak kerja adalah bergantung kepada kemahiran komunikasi yang cekap dan tepat yang berpusat daripada arahan yang dikeluarkan oleh pemimpin. Sekiranya penerimaan maklumat dan komunikasi yang tidak jelas, maka segala perancangan dan tindakan akan membawa kepada kegagalan. Dalam isu melibatkan integriti dalam organisasi PDRM, terdapat beberapa kelemahan yang dikenal pasti sebagai punca kepincangan organisasi. Yang pertama adalah pandangan. Pandangan yang tidak jelas akan mengganggu matlamat organisasi berfungsi. Yang kedua, kurang ketelusan, di mana organisasi yang tidak telus seperti merahsiakan maklumat akan menyebabkan persepsi dan ketidakpercayaan. Yang ketiga, miskomunikasi. Miskomunikasi boleh berlaku pada mana-mana anggota PDRM atau jabatan. Sekiranya maklumat yang diterima adalah salah, maka berlaku pertelingkahan antara anggota. Yang keempat, maklumat tidak sejajar, iaitu pemahaman tentang objektif organisasi hendaklah sejajar dengan pemahaman antara ahli organisasi. Yang kelima adalah kekurangan maklum balas. Bermaksud ia perlu mempunyai kerjasama dalam berkongsi maklumat antara organisasi dan ahli organisasi. Yang keenam, perbezaan budaya. Budaya yang berbeza-beza sedikit sebanyak mengganggu proses komunikasi. Seterusnya, beberapa cadangan boleh diambil untuk memantapkan lagi penguasaan kemahiran komunikasi kepengurusan dalam organisasi PDRM. Yang pertama adalah menangani setiap kelemahan dalam organisasi berkaitan komunikasi. Dengan menangani masalah ini, maka organisasi PDRM dapat meningkatkan kecekapan pengoperasian, dapat meningkatkan kualiti, produktiviti dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah pelaksanaan pelan komunikasi. Organisasi perlu membina pelan organisasi yang jelas dan komprehensif dengan menggariskan cara bagaimana maklumat itu dikongsi bersama. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi, di mana kemahiran penggunaan teknologi terkini seperti kemahiran perisian, platform, instrumen dan sebagainya yang dapat membantu kemahiran komunikasi dengan cekap dan kelancaran operasi yang dijalankan oleh pihak PDRM. Seterusnya adalah komunikasi terbuka, di mana organisasi dapat memberi maklum balas dengan ahli organisasi dengan telus. Yang kelima adalah penyediaan latihan, di mana organisasi PDRM perlu meningkatkan penyediaan latihan semua anggota PDRM seperti communication skill untuk meningkatkan tahap kemahiran komunikasi. Kesimpulannya, komunikasi memainkan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi dan pengurusan berjalan seiring di dalam sesebuah organisasi. Menurut di April 1982, komunikasi dianggap sebagai alat pengurusan dalam sesebuah organisasi. Oleh itu, diharapkan kemahiran komunikasi kepengurusan dapat menyelesaikan isu integriti yang melanda organisasi PDRM yang menjadi bualan masyarakat sehingga masa kini. Sekian pembentangan daripada kumpulan kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.